Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar sidang kapsul ilmu yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian? Pertama-tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada pagi ini dengan nikmat nyawa kehidupan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat mentari yang menyinari kehidupan kita pada pagi hari ini. Semua itu nikmat daripada Allah. Sebab itu Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mengira-ngira tentang nikmat daripada Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungkannya. Jadi tuan-tuan, sekadar memberikan sedikit perbahasan ataupun ilmu berkaitan dengan yang dikatakan ayat daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita nak bicara pada ayat 34 pada pagi ini daripada surah An-Nisa. Jadi Allah mendatangkan ayat 34 ini dalam surah An-Nisa, surah perempuan, untuk Allah menceritakan bagaimana kita menyantuni golongan perempuan. Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya golongan lelaki itu qawwamuna 'alan nisa, sangat lebih kuat, sangat lebih hebat berbanding daripada golongan perempuan. Atas apa? Atas apa yang kami berikan kepada mereka daripada kelebihan-kelebihan, dan atas apa yang kami berikan kepada mereka lebihan daripada harta. Jadi Allah menceritakan tentang kelebihan lelaki dalam surah perempuan, bukan semata-mata nak tunjuk hebat. Kadang-kadang kita kata lelaki lebih kuat berbanding perempuan. Kan Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya lelaki itu lebih kuat berbanding perempuan. Ya, benar lelaki lebih kuat berbanding perempuan. Tetapi Allah datangkan ia pada surah An-Nisa menunjukkan bahawa ada peranan lelaki kepada wanita. Apabila lelaki itu lebih kuat, maksud lebih kuat itu adalah lelaki itu adalah pentadbir. Kalaulah disebutkan Allah itu sebagai Al-Hayyul Qayyum, Allah itu yang maha hidup dan yang maha qayyum. Maksud qayyum berdiri dengan sendirinya. Lelaki itu adalah Al-Qawwam. Qawwam, apa maksud qawwam? Lelaki itu dia mampu mentadbir akan dirinya dan keluarganya. Maka selaku lelaki memiliki kelebihan dengan sebutan daripada Allah Qawwam. Maka lelaki mesti mengurus takbir rumah tangga. Lelaki mesti mengurus takbir keluarga. Lelaki mesti mengurus takbir anak-anak. Kenapa? Sebab Allah berikan lelaki itu lebih kuat berbanding wanita. Lelaki Allah tidak berikan emosinya sebagaimana wanita. Bukan menunjukkan kelemahan wanita dengan emosinya. Sebab emosinya seorang wanita, emosinya seorang ibu sangat perlu dalam kehidupan. Kalaulah bukan kerana emosinya seorang ibu, maka anak tidak akan dijaga makan dengan baiknya. Kalaulah bukan emosi seorang ibu, maka anak tidak akan pakaiannya itu dibersihkan, dirapikan, dikemas dan lain-lain. Itu semua kerana emosinya wanita. Emosi sangat perlu dalam pendidikan. Emosi sangat perlu dalam pembesaran anak-anak. Tetapi kena ingat, emosi itu perlu ditakbir. Emosi itu perlu ada lelaki yang cuba untuk mengawalinya, cuba untuk mentadbir dengan baiknya. Jadi oleh kerana yang demikian, Allah jadikan lelaki itu qawwam. Qawwamnya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Dan lelaki juga dipanggil sebagai wabima anfaqu min amwalihim, iaitu mestilah dia memiliki harta yang lebih untuk dimenafkahkan kepada keluarganya. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kita ini sebagai lelaki, kita ini sebagai suami, kita ini sebagai ayah, maka kita ada tanggungjawab, iaitu tanggungjawab menafkahi akan isteri dan anak-anak kita. Jadi selagi mana kita hidup, maka selagi mana kita ada keupayaan, kita wajib menafkahi akan keluarga kita. Kerana apa? Kerana itu tanggungjawab lelaki. Kena ingat, kalaulah kita tidak mengeluarkan belanja kepada isteri dan anak-anak, kita kira berhutang kepada keluarga. Dan hutang ini tidak akan selesai walaupun kita telah meninggal dunia, kecuali dimaafkan oleh kepada siapa yang kita berhutang dengannya. Maka oleh kerana yang demikianlah, lelaki dia perlu ada kekuatan dalam dia mencari nafkah kepada keluarga. Untuk apa? Untuk dia menjalankan tanggungjawab dan kewajipan. Sebab itu ini dipanggil sebagai komitmen sebagai seorang lelaki. Maksud qawwam, dia mampu berkomitmen. Tetapi kalau namanya lelaki, tetapi dia tidak mampu untuk berkomitmen, dia tidak mampu untuk memberikan yang nafkah kepada keluarganya, maka dia tidak digelar sebagai Al-Qawwam. Dan qawwam ini juga adalah apabila dia menjadi seorang ayah,
maka dia mesti ada peranan dalam pendidikan kepada anak-anak. Kita boleh lihat dalam beberapa surah daripada surah Yusuf contohnya. Ketika Nabi Yusuf AS menceritakan kepada bapanya Nabi Yaqub bahawa dia telah bermimpi bahawa ada 12 bintang-bintang yang sujud kepadanya. Maka dia cerita kepada ayahnya Nabi Yaqub. Apa jawapan Nabi Yaqub? Nabi Yaqub kata, "Wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu. Kerana apa? Bimbang akan berlaku mudarat yang lain." Jadi maksudnya apa? Maksudnya ayah itu dia mesti menjadi peranan yang besar dalam apa pun aduan dan masalah daripada anak-anak. Begitu juga bagaimana Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman menceritakan nasihat-nasihat ia kepada anaknya. Contohnya bagaimana Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sesungguhnya kalau kamu melakukan apa sahaja daripada kesalahan, umpama sebiji zarah, sebiji benih yang berada pada satu batu yang besar, ataupun berada pada satu padang pasir yang luas, ataupun berada di antara langit dan bumi, maka itu semua di dalam pengetahuan Allah. Maksudnya Luqman beritahu kepada anaknya bahawa jangan buat jahat, semuanya Allah mengetahui. Luqman nasihat, "Ya bunayya aqimis solat." Wahai anakku, dirikanlah solat. "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Kemudian seru manusia kepada kebaikan, halangi manusia daripada kejahatan, dan ingatlah bahawa di sana ada ujian-ujian daripada Allah yang kamu mesti bersabar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada peranan ayah dalam menasihati anak-anaknya. Kenapa Allah jadikan lelaki sebagai qawwam? Sebab maksud daripada qawwam adalah lelaki inilah yang dia bukan hanya menafkahi keluarganya, dia bukan hanya menjadi pembela kepada keluarganya, bahkan dia juga sebagai pendidik kepada anak-anaknya. Sebab emosi anak ataupun pelajaran anak ataupun apa sahaja dugaan ujian daripada anak yang akan mengawal selianya adalah ayah ataupun adalah seorang lelaki. Sebab itu surah-surah dalam Al-Quran menceritakan bagaimana aduan anak kepada ayah sehingga ayah menyelesaikan masalah anak mereka. Jadi oleh kerana itu saya mengajak tuan-tuan semua sidang kapsul ilmu saya, terutama lelaki, qawwam. Kita ini qawwam, maka kita mesti menjadi kuat. Kita mesti memainkan peranan sebagai lelaki. Kalau menjadi suami, nafkahi isterimu, nafkahi anak-anakmu. Dan kalau kamu menjadi seorang ayah, maka kamu nafkahi anakmu dan kamu didiklah anakmu dengan baik. Dan ingatlah, harta boleh dicari dan tenaga itu boleh dipulihkan, tetapi masa kita yang terbazir tidak bersama dengan isteri dan anak-anak itu tidak akan kembali sampai bila-bila. Maka manfaatkan waktu sebaiknya. Kelak kita akan menyesal di kemudian hari yang tidak ada sesuatu yang mampu untuk kita tebus kecuali kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon maaf sesama manusia. Wallahu taala alam, istiqamah dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.